Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada siri tadabbur ayat-ayat Al-Quran satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perbincangan kita tentang surah Al-Fatihah. Hari ini kita masuk surah ayat yang ke-6, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebelum Ustazah masuk pada perbincangan surah ni, Ustazah nak ulang sedikit ataupun Ustazah nak sambung sedikit tentang surah atau tentang ayat yang ke-5. Tentang ayat yang ke-5, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama ni Ustazah nak betulkan bacaan Ustazah pada ayat yang Ustazah bacakan, iaitu faiza sa'alaka ibadi anni. Saya tak sebut ibadi, kat situ ada ibadi. Faiza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yurshidun. Jadi ayat ini dia menerangkan tentang Allah itu dekat. Allah itu dekat dan Allah akan uji da'watad da'i. Dia akan memakbulkan ataupun menjawab setiap doa-doa yang dimohon oleh hamba-hambanya, ataupun orang yang berdoa. Kemudian Allah kata, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, semoga mereka mendapat petunjuk. Ataupun mendapat kebenaran. Jadi syarat utama Allah nak makbulkan ataupun Allah nak menerima doa seseorang itu, hendaklah kita ikut perintah Allah dan kita kena beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Kemudian seterusnya saya nak bacakan ayat tujuan penciptaan manusia dan jin dalam surah Az-Zariyat. Ada menyebutkan wama khalaqtu jinni wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah. Untuk beribadah kepada siapa? Tentulah sekali kepada Allah. Jadi bertepatan dengan dua ayat yang saya baca tu telah dapat menerangkan apakah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan hamba diciptakan adalah untuk beribadah, dan sebagai hamba dia perlulah sentiasa memohon pertolongan dan apa-apa sahaja kepada Allah. Dan syarat untuk Allah menerima permohonan mereka itu, hendaklah mereka menurut perintah Allah dan mereka mesti beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Seterusnya kita sambung ayat yang ke-6, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini maksud dia, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dekat biasa kita dengar ataupun kita baca tunjukilah, tapi sebenarnya ihdina ni, ihdi tu maksud hidayah, petunjuk tu dia ada di situ, ada dua makna. Pertama dengan maksud tunjuki, dan satu lagi dengan maksud pimpin.
Okey, apa perbezaan antara tunjuk dengan pimpin? Yang manakah makna yang kita rasa lebih tepat? Okey, kalau kita letakkan dengan makna tunjuk, dia seolah-olah macam orang yang sesat jalan, kemudian kita minta orang tunjukkan kita jalan, maka orang tu akan tunjukkan kita jalan dan kita akan pergi sendirilah. Kan, sama ada kita akan sampai ke destinasi yang kita nak pergi itu ataupun kita akan tersesat. Dengan makna tunjuk ni, itulah dia punya realiti dia. Mungkin kita nampak daripada jauh tapi kita mungkin tak sampai, sebab ditunjuk saja. Berbeza dengan makna pimpin. Pimpin ini, bila kita pimpin maksudnya dia bersama-sama dengan kita. Orang yang kita minta pimpin kita ke jalan yang kita nak tuju tu, orang tu biasanya dia akan bersama-sama kita pergi tempat tu, dan kita akan sampai ke tempat tu, sampailah ke akhir tujuan kita tu. Kan? Jadi kalau kita tengok dengan makna kedua ni, kita lebih tepat makna ihdinas sirat ni. Ihdina ni dengan maksud pimpin. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, dan pimpinlah kami. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ada perkataan na tu kan semalam ataupun hari tu saya kata, na itu adalah maksud kebersamaan. Kebersamaan. Maksudnya di sini kita minta Allah pimpin kita untuk menjalani jalan yang lurus yang dikehendaki oleh Allah lah. Jalan yang Allah kehendaki tu. Okey. Kemudian kita pergi jalan yang lurus. Okey, jalan yang lurus ni pula apa dia? Jalan yang lurus ni kalau kita tengok dalam surah Yasin ayat yang ke-61, Allah kata apa? Fa'buduni hadza siratan mustaqim. Fa'buduni hadza siratan mustaqim. Okey. Maka sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang menurut jalan yang lurus adalah jalan yang menurut mengikuti orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dan dengan akidah yang benar. Akidah yang benar iaitu kita sembah Allah yang satu. Okay. Kemudian kita tengok pula ayat yang kedua dalam surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke-36. Bagaimana Nabi Isa telah menerangkan ataupun telah memberitahu kepada kaumnya. Apa katanya? Hadza rabbi wa rabbukum. Hadza rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Okay, dalam surah Maryam ayat yang ke-36, Allah berfirman, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Hadza siratam mustaqim. Siratam mustaqim. Okey. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Ia. Ini adalah jalan yang lurus. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi dekat sini pengertian
ataupun tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ini menunjukkan siratan mustaqim itu adalah menyembah Allah, ya? Beribadah kepada Allah. Fa'buduhu. Ya? Okey, timbul persoalan. Ya? Kita kan dah beriman. Ya? Kita dah beriman. Kenapa kita perlu meminta ataupun memohon Allah jalan yang lurus? Kan? Supaya Allah bagi hidayah kepada kita lagi. Okey, kita jangan terlalu yakin. Ya? Jangan terlalu yakin dengan keimanan yang ada pada kita. Jadi ihdina ni tadi, ataupun tunjuki, pimpinlah aku ke jalan yang lurus ini, kita sebenarnya meminta supaya Allah sentiasa memimpin kita. Okay. Kalau kita tengok pada mula-mulanya, memimpin ini seolah-olah kita meminta Allah membawa kita ke jalan yang benar. Okay, jalan yang benar. Okay. Mungkin dulu kita tak tahu Quran, kita langgar je, kita buat je apa ikut suka hati kita, kan? Mungkin orang yang tak pakai tudung, okay, kemudian dia ada keinginan nak pakai tudung, jadi dia minta supaya Allah tunjukkan cara yang sepatutnya, kan? Maka dia pun pakai tudung. Okay? Jadi daripada dia tak berada di jalan yang sepatutnya, yang benar, yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita minta supaya Allah bawa kita supaya sentiasa berada di jalan yang lurus ni. Kemudian maksud yang kedua juga, kita boleh, kan, Allah tetapkan, kita minta supaya Allah tetapkan kita dalam jalan yang lurus. Allah dah bawa kita ke jalan yang lurus, kita dah beriman, kita dah percaya, kita dah yakin dengan apa yang kita buat, yang mengikut panduan-panduan agama. Kemudian kita minta Allah tetapkan hati kita, sebab hati-hati manusia ni berbolak-balik, ada ketika kita nak ikut, ada ketika kita tak nak ikut. Jadi kita minta supaya Allah tetapkan hati kita berada di jalan yang lurus, jalan agama, petunjuk Allah. Kemudian seterusnya kita minta juga Allah supaya kita berada di jalan yang lurus ni sehingga ke hujung perjalanan hidup kita, sehingga kita menemui kematian, supaya kita terus berada dan dipimpin oleh Allah di jalan yang lurus ini, dalam kebenaran, dalam keimanan, dalam agama ni. Sebab kita tengok macam mana syaitan sendiri, kalau kita tengok, dia seorang yang pada asalnya seorang yang sangat patuh kepada Allah. Kalau kita tengok apa latar belakang iblis, dia seorang yang sangat mematuhi Allah. Tetapi bagaimanakah pengakhiran hidup dia? Setelah mana Allah memerintahkan dia sujud kepada Nabi Adam, ketika itu dia enggan. Dia rasa sombong di atas kejadian dia. Kemudian Allah telah dia telah terkeluar daripada jalan yang lurus ini. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak supaya Allah pimpin kita, sebelum kita memahami Islam ni, memang kita beriman, tetapi mungkin kita tidak sebenar-benarnya faham, dan kita mohon supaya Allah bagi kita kefahaman, dengan sebenar-benar kefahaman, apa yang kita nak buat tu, contoh saja pakai tudung ke, ataupun apa-apa sajalah yang kita rasa kita masih belum memahami dengan sebenar-benarnya, kita tak ikut cara dan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita dah faham, Allah bawa kita supaya memahami dan dapat beramal dengan apa yang kita faham tu. Kemudian
kita minta Allah tetapkan kita supaya kita terus melaksanakan buatan tu, dan akhirnya kita minta supaya Allah sampaikan kita sampailah ke akhir hayat kita lakukan sesuatu yang mengikut perintah Allah.